Dia baca Quran kan bagus. Marhaban meraung-raung tak pasal. Yahu, marhaban Yahu mana pula. Macam Tazun tak pasal. Dalam janji iman ada Yahu. Dia pandai-pandai Yahu. Tu. Ini bukan marah ni, geram je. Ini tuan-tuan. Tapi bukanlah orang sini, orang England lah ni. Gitu. Ini saya nak jelaskan begini. Sekarang ni begini. Lord Cromer, satu orang setiausaha British di Mesir, mengatakan dalam bukunya, dia kata apa? Jangan merdekakan mana-mana negara Islam. Jangan merdekakan mana-mana negara Islam selagi tidak ada orang-orang yang boleh merintah macam kita memerintah. Itu Lord Cromer sebut. Saya ulang lagi sekali, tuan-tuan hafal balik. Cakap dengan orang UMNO balik kau. Jangan merdekakan mana-mana negara Islam selagi tidak ada orang yang boleh memerintah sama dengan kita memerintah. Maknanya kalau ada dalam sebuah negara itu orang-orang yang kepala dia sama kepala orang putih, boleh merdeka. Maka negara kita sudah merdeka, tapi tidak sama, tidak menggunakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakan hukum orang putih. Orang putih balik tak apa, pasal ada dia punya pelapis, dia ada kroni, dia ada. Sama juga seorang ahli British, seorang ahli parlimen British mengatakan, mengangkat Quran dalam parlimen British, selagi ada Al-Quran di tangan orang-orang Islam, selagi itu kita tergugat. Maksudnya bukan Quran itu, isi yang diamalkan. Sama juga apabila mesyuarat di parlimen British mempersoalkan mengapa tergesa-gesa nak memerdekakan Turki. Tuan-tuan sedia maklum, Turki sebuah negara Islam yang cukup hebat, ditakuti oleh Barat. Tetapi apabila Turki sudah lebur, dipermainkan oleh Barat, apabila nak dimerdekakan Turki, semua ahli parlimen tak bersetuju merdekakan Turki. Bangun menteri luar dia. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, sesungguhnya Islam sudah tidak ada lagi di Turki. Terus sebulat suara bersetuju memerdekakan Turki. Apa jadi Turki sekarang? Saya sudah pergi Turki banyak kali. Saya jumpa dengan pihak-pihak kerajaan Turki, memang teruk. Artinya samalah dengan negara kita. Sehingga ulama-ulama di Mesir sudah dibeli oleh kerajaan untuk mengatakan undang-undang yang diimport dari Perancis itu mengatakan ini undang-undang mazhab Maliki. Ulama di Mesir pun sudah dibeli oleh kerajaan. Berlaku juga di Malaysia. Malaysia, ulama-ulama kita yang mengampu pun memang banyak. Al-Fulus punya pasal. Sanggup dia condemn ulama, sama-sama ulama. Al-Fulusu fid dunya wal mampus fil akhirah. Kenapa tu? Ya, Al-Fulusu fid dunya wal mampus fil akhirah. Betul. Ingat. Ini dia tuan. Ini dia cerita dia. Jadi artinya kita sekarang ini kena ingat bahawa sungguhnya soalan-soalan kubur sudah bocor. Soalan kubur dah bocor dah. Semua orang tahu soalan dia. Jawab besok tak boleh. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Nak jawab apa? Boleh jawab Allahu Rabbi, boleh jawab. Ma dinuka, al-Islamu dini, berjawab. Ma imamuka, berjawab Al-Quranu imami, tak boleh. Tak pakai. Perlembagaan Al-Malaysia. Imami. Jawab. Baru dia tahu. Pasal kita tak pakai, kita baca, kita tanding je Quran tu. Terus sebab Quran ni turunnya di mana? Di Mekah. Tersebarnya di Madinah. Dibaca orang di Mesir. Orang Mesir pandai baca Quran. Dicetak orang di Turki. Turki pandai cetak Quran, cantik. Dilaksanakan orang di Sudan. Sudan dilaksanakan Islam. Dipertandingkan orang di Malaysia. Itu kelebihan Malaysia pula. Ini dia tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi sekarang ini sudah timbul macam-macam. Dia kata ulama sudah mengatakan boleh mencarut pula lah. Tuan-tuan
Yang saya heran tu, buku syed tuan-tuan mungkin ada yang baca, mungkin tak baca pun tak apa. Dengar orang cakap baca sudahlah. Kan? Buku syed tu pula ada bising kan. Tuan-tuan di kedai-kedai buku lucah banyak. Ada bising tak dia? Buku lucah, buku nampak, buah dada nampak. Baru ni satu iklan sok khabar ya, dia pakai bikini tu. Berdiri begitu. Itu tak lucah ke? Iklan kita punya iklan tepi jalan, iklan Kodak, filem-filem semua tu kan tepi jalan tu kan perempuan pakai bikini. Tak lucah. Tu. Kita punya penyanyi dalam TV tu baju dia. Macam Pak Menteri bersalam pula tu. Tak lucah ke? Tak lucah ke? Ini shit. Tak ada apa-apa. Oleh kerana tersinggung, terasa. Kalau orang UMNO buat, tak terasa pula dia. Buku-buku yang ditulis orang hentam Islam pun ada. Pusat Islam tak keluar pun khutbah. Tu. Dia kata saudara kita tu, kalau ada kalimah lucah dalam Quran, dia akan bayar 100,000. Betul tak? Saya dah jawab malam dalam internet. Dalam Quran dia sebut, nisa'ukum harathul lakum, fa'tu harathakum anna syi'tum. Kan mencarut juga tu. Tapi bertempat lah. Isteri-isteri kamu tu ladang-ladang kamu. Cangkullah ladang kamu itu. Kan saya nak cakap, bukan saya malu. Anna syi'tum, suka hati kamu cara mana pun boleh. Nah, kalau nyangkul tu suka hatilah. Kan tak elok bunyi tu. Tapi terjemahan dah begitu dah. Kan dapat 100,000 tak pasal. Tu. Nampak? Maknanya, itu dah kata kalau tak tahu kan elok diam-diam. Takut sungguh ke Islam. Pasal apa takut? Dia pasal tak faham tu jadi takut. Takut. Saya baca buku majalah daripada Indonesia. Majalah ini cukup bagus. Sekarang masih keluar lagi. Apa nama tajuk buku dia? Majalah dia. Dulu majalah Al-Mujtama' daripada Kuwait diharamkan. Baru ni buku An-Naba' dari Indonesia. Saya baca buku, cukup pandai dia tulis. Dia kata apa? Dia kata sudah tabiat kepada Islam itu mesti ditindas. Sejak mula ia lahir sampailah bila-bila. Nabi pun bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'. Wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam itu start pun memang pelik, akhir besok pun jadi pelik juga. Pelik lah. Dalam soal Qarni sebut tadi, fiqh daulah, memahami Islam dia apa? Nasib baik dia kata, Saudi ada pakai Islam itu. Negara-negara Islam sudah tidak pakai undang-undang Al-Quran. Artinya ada kita nampak juga sikit. Kang Sudan pakai sikit. Iran pakai. Saudi pertahan sejak zaman dulu. Kerana dia tidak kena jajah. Maknanya, orang Islam nampak hukum Islam berjalan di Saudi. Negara lain tak pakai. Maka kita yang kita nampak, hukum yang ada ini, itu hukum dia. Kalau mencuri, jail. Kalau berkhaluat, jail. Denda RM1,000 dan sebagainya. Maka tidak ada apa-apa artinya hukum itu. Hukum Al-Quran tidak ada apa artinya. Maknanya kita Al-Quran ni kita baca macam lali wasariqah faqta'u aydiyahum. Yang mencuri lelaki perempuan pun kena potong. Tak ada pun terasa pun kita bahawa negara kita laksanakan hukum itu. Itu. Memang tabiat Islam itu ditindas sejarah dia. Kebetulan memang orang takut Islam itu. Baru ini, tidak barulah dalam 10 tahun 20 tahun yang lalu, apabila adanya mesyuarat menteri-menteri yang pencen dunia, menteri-menteri dunia yang pencen berkumpul bermesyuarat, dia menyebut sekarang kita sudah tidak ada musuh lagi kerana komunis sudah jatuh. Musuh kita selanjutnya ialah Islam. Itu menteri-menteri luar yang telah pencen. Oleh kerana ketika itu ada seorang menteri Islam, dia terdengar perkataan itu. Mereka lupa ada Islam seorang dalam mesyuarat menteri-menteri itu. Memang mereka takut. Itu sebabnya Rusia dengan mengembangkan komunis, melantik presiden-presiden yang hidup, yang memerintah seumur hidup supaya mereka tekan Islam. Islam tak bangun.
Maka akhirnya, yang kedua, tiap-tiap pemimpin gerakan Islam mesti tindas. Mesti ditindas. Kerana mereka takut pasal bila Islam naik, kesemuanya mesti jalan. Amanah mesti jalan. Rasuah jangan ada. Menipu jangan ada. Menggunakan hak rakyat jangan. Kerana Nabi Ibrahim, dalam kitab suhuf Nabi Ibrahim menyebut, dia kata, Inni lam ab'aska litajma' dunya ba'da'an ba'd walakinni ba'astuka litarudda anni da'watal mazlum wa inni la arudduha walau kanat min kafirin. Aku utus kamu dalam dunia ini sebagai pemimpin, bukanlah untuk menumpuk-numpukkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi aku utus kau ke dunia ini supaya tertolaknya doa orang-orang yang kena zalim. Walaupun kerana aku tidak menolak doa orang-orang yang kena zalim, walaupun orang kafir. Mana kita kena zalim? Kita jadi pemimpin bukan untuk nak menumpuk-numpukkan harta, tapi untuk membela rakyat. Membela rakyat. Semalam 2 hari lepas saya tengok jambatan di Batam, Indonesia. 5 jambatan dah menghubungkan pulau dengan pulau. Tuan-tuan bayang nak buat apa jambatan tu? Tapi negeri orang nak cerita ni. Buat apa pulau tu? Yang untung orang berkereta, orang yang tak ada kereta nak buat apa jambatan tu? Sama juga kita di sini. Kita di sini ni memang teruk. Orang miskin memang susah. Makan pun payah, nak buang air pun payah. Pergi ke Lumpur tu pun, ke Lumpur jangan buat duit. Nak buang air macam duit tak ada. Berdiri je lah. Baru tahu 20 sen nak buang air. Nampak? Makan pun pakai duit, nak buang air pun pakai duit. Tak pening kita. Kalau duit tak ada, nak buang yang kecil tak boleh. Tahan je lah. Lepas yang seluar je lah. Asal ni, duit tak ada. Mentokar kita begitu. Dua kumpul mentokar, berhenti pun kena duit, berjalan pun kena duit. Makan pun kena duit. Makan kena cukai juga. Makan. Ini tuan. Jadi sekarang ni, tuan-tuan boleh tunggu lagi? Boleh? Siapa nak tunggu-tunggulah, saya nak balik. Saya nak bawa tuan sedikit lagi. Begini. Sejarah berlakunya pahaman-pahaman sekular ni. Banyak orang menyebut, dia kata Islam itu agama saja. Politik tak ada. Ulama-ulama jangan masuk politik. Bila ulama masuk politik, dia tidak intiraf. Begini saya nak ceritakan. Sejarahnya, yang memerintah di Eropah sebelum berlaku zaman pembaharuan, zaman Renaissance dipanggil, zaman pembaharuan di Eropah, yang memerintah ketika itu ialah Pope ataupun Padri. Pope memerintah. Pope menyebut dia sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Dia panggil Zillullah fil ard, bayangan Allah di muka bumi ini. Pope kata. Rakyat di Eropah ketika itu memang tak kerti apa. Sekolah tak ada, apa tak ada. Islam dah sekolah dah. Di Spanyol dah Islam dah sekolah. Dah ada universiti Islam di Spanyol dah ada. Spanyol sudah ada air pancut dah. Bandar-bandar sudah ada lampu-lampu. Kutubkhanah sudah ada lebih 40,000 buah buku. Di barat rosak lagi. Bodoh lagi orang Eropah ni. Pope merintah, dia kata apa yang dia kata, itulah Tuhan kata. Rakyat jangan cakap banyak. Apa yang dia kata, itu adalah Allah yang kata. Akhirnya Pope, oleh dia merintah negara dan agama pun dia jaga. Ketika itu Pope jaga, agama pun dia jaga, negara pun dia kontrol. Sebagai seorang Pope, apabila dia sudah merintah, ketika itu sudah ada zaman zaman pertanian. Sudah ada. Maka dia kenakan cukai macam-macam. Semua kena cukai. Petai-petai pun kena cukai. Semua cukai. Naik lagi cukai. Naik lagi. Bila orang tanya, ini Tuhan suruh. Naik lagi, Tuhan suruh. Kan pening rakyat.
Lama-lama rakyat telah meragui, betul ke Pope itu wakil Tuhan? Betulkah padri itu wakil Tuhan? Akhirnya rakyat memberontak, menentang Pope, menentang gereja. Akhirnya rakyat menang. Maka diadakan suatu perdamaian, maka hendaklah dipisahkan. Pope, engkau jaga agama saja. Negara bagi kami. Tu da' li qaisar ma li qaisar, da' lillah ma lillah. Ad-din lidayan wal watanul jami'. Serahkan pemerintahan itu pada kaisar, serahkan agama itu kepada Pope dan ahli-ahli agama. Setelah itulah maka agama pun berpisah. Agama punya pasal, negara punya pasal. Maka ad-din lidayan wal watanu lil jami'. Agama untuk ahli-ahli agama saja. Dan negara bagi rakyat memerintah. Maka pahaman inilah yang dibawa ke timur. Pemimpin penjajah datang ke timur, diambil. Pahaman itu dibawa ke sini. Akhirnya yang mula-mula mengambil pahaman memisah agama dari politik ialah Turki, yang dipelopori oleh Mustafa Kemal, yang digelar oleh Barat Atatürk itu, bapa pemoden Turki. Akhirnya Mesir pun memisahkan agama dari politik setelah Mesir berpisah daripada Turki Uthmani. Maka sampailah sekarang semua negara Islam mengambil pahaman-pahaman sekular itu. Pahaman sekular, pahaman yang memisahkan agama dari politik. Menganggap bahawa agama punya pasal, semayang dah, politik jangan. Maka timbul perkataan barang siapa bercakap di masjid, man takallama bi kalamid dunya fil masjid, ahbatallahu amalu arba'ina sanah. Barang siapa yang bercakap hal ehwal agama, hal ehwal dunia dalam masjid, maka Allah hapuskan amalan selama 40 tahun. Siapa kata? Ini orang sekular kata. Nabi tak kata. Kan boleh berbincang mesyuarat hal ehwal politik dalam masjid. Siapa kata tak boleh? Ini ada orang tak faham. Apa khabar berniaga kita? Ini dunia. Tak boleh. Habis pahala pun. Ini bukan ikut hadis, itu bangang namanya. Sama nak tanya khabar pun tak boleh. Apa khabar? Dunia. Nampak tak? Cukup berjaya mereka merosakkan pahaman orang-orang Islam mengenai Islam itu sendiri. Itu kena sebut. Dalam Islam, ini dia. Ini perkaranya. Jangan kita anggap Islam itu untuk akhirat saja. Dunia pun kita pakai. Itu sebabnya i'mal li dunia ka'annaka ta'ishu abadan tu. Beramallah untuk dunia macam nak hidup selama-lamanya. Mana macam kita beramal sungguh. Wa'mal li akhirat ka'annaka tamutu gadan. Nak mati ni beramal sungguh. Mana kalau nak beramal sungguh macam nak mati dah. Kalau kerja sungguh macam nak hidup lagi. Ini terbalik. Bila kerja macam nak mati rasanya. Lemas. Bila semayang pula ingatkan pasal malam pula, kata balik. Ini jadi terbalik tu. Jangan bila semayang ingatkan mati. Bila kerja ingatkan hidup. Dia terbalik. Bila kerja, lebih kurang kerja ni semayang duha, tak kerja semayang duha kerja. Pasal apa? Entah bila mati ni. Kan terbalik. Islam tak begitu. Ni Islam merupakan suatu yang orang panggil kata di Profesor Gibb pula, dia terbalik pula. Islam is indeed much more than a system of theology. It is a complete civilization. Sebenarnya it is a complete way of life. Bunyi orang putih style sikit kan. Bunyinya tu. Begitu. Ini dia tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi artinya yang kedua yang nak sampaikan kadang-kadang tuan-tuan, saya nak pesan begini, kita kadang-kadang percayakan surat khabar percaya pada Al-Quran, itu masalah. Kita lebih percaya surat khabar daripada Al-Quran. Sekarang ni orang UMNO kata, orang PAS kata, UMNO kafir. Saya ulang sekali lagi. Faham betul dengan saya sebut surat khabar salah tulis pula. Orang UMNO yang kata, PAS kata, UMNO kafir. Orang PAS tak kata. Saya tak pernah kata pun kalau saya lah. Kalau ada seorang kata itu takkan kita nak ambil satu bahan sejarah. Orang kampung-kampung cakap. Dia cakap kafir. Itu macam budak-budak cakap lah. Takkan kita jadi Perdana Menteri cakap budak-budak yang cakap. Logik ke?
Apabila kita nak dialog dalam televisyen, tak berani pula dia. Kita tak pernah kata. Akhirnya dia tuduh pula PAS Khawarij. Khawarij kan kafir. Dia tuduh pula PAS kafir. Dia pula tuduh. Khawarij itu menjadi kafir kerana Khawarij mengkafirkan Sayyidina Ali, mengampirkan Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya, Sayyidina Aisyah. Itu kan kafir juga Khawarij itu. Dah dia pula kata kita. Itu terang-terang tu. Dia kata PAS itu Khawarij. Macam. Itu jadi. Itu sebab nak semayang mana pula kita. Kita kata dia kata kita. Dia kata kita kata dia. Faham? Kan susah berbelit-belit kat tu. Itu nak cerita. Jadi tuan-tuan beginilah. Mak sekarang ni, tuan-tuan berpendirian begini. UMNO mempertahankan kebangsaan. Parti dia berdasarkan pahaman sekular. Agama lain, negara lain. Kalau dia kata kita ada masjid, Singapura pun banyak masjid. Saya pergi Belanda pun kerajaan bagi masjid. Kerajaan Belanda. Imam pun kerajaan bagi gaji. Imam di masjid Belanda tu kerajaan bagi gaji tu. Orang Melayu, saya pergi jumpa dia. Saya pergi 1 malam, 12 malam saya pergi jumpa. Itu Ustaz kita jumpa Pak Imam. Pak Imam itu Belanda. Di The Hague tu. Nama tempat tu. Saya lupa nak tanya gaji dia berapa. Gaji dia sama gaji padri tu. Nampak? Kan bagus Belanda tu. Belanda tu. Maknanya kalau nak kira masjid banyaklah. Belanda pun ada masjid. Perancis ada, Jerman ada, England ada, Australia pun banyak masjid. Banyak masjid. Kalau nak kira negara ni ada masjid. Kan? Kita ada Universiti Islam antarabangsa. Kita ada maktab perguruan Islam. Kita ada insurans Islam. Kita ada takaful Islam. Kita ada bank Islam. Kita ada museum Islam. Kita ada zoo Islam. Macam-macam. Kita tak mau klinik Islam. Kita mau mengislamkan klinik. Kita tak mau universiti Islam. Kita mau mengislamkan universiti. Bila universiti Islam, dia je Islam. Yang lain, ada konsert macam-macam ada. Baru sebuah universiti mengadakan konsert. Maka beritahu dengan saya, apa nak buat? Tunggu je lah. Berjoget ramai-ramai malam. Pasal kita tak mengislamkan universiti. Kita ada bank Islam, bank yang tidak Islam pun banyak. Bahkan sekarang bank Islam memang orang suka. Bank konvensional, bank riba pun ada, bank tak riba pun ada. Kita mau kesemuanya Islam. Dia kata kita mesti beransur-ansur. Pasal rakyat tidak tahu lagi undang-undang Islam. Tuan-tuan yang makin bertokar, siapa baca undang-undang JPJ? Dia cakap. Baca undang-undang JPJ. Tak baca, kena tangkap, diam aja. Baik. Speed trap. Kena saman airport semua. Tuan-tuan tak tahu. Kadang-kadang setengah-setengah tempat kena saman. Kita sign tu kadang-kadang. Tempat entah gadget entah tidak. Tapi kita tidak tahu. Bayarlah. Tak baca pun kan sanggup ikut undang-undang tu. Tetapi mengapa undang-undang Islam nak sunat? Kita beritahu rakyat. Yang penting dia kata kita kayakan rakyat dulu. Bagi mereka baru undang Islam jalan. Yelah kita setujulah. Tapi jalan dah berapa lama dah. Berapa lama dah merintah dah. Tuan-tuan baca sejarah Menteri Perdana Menteri kita. Tak ada yang kata tak. Dia kata kita tak akan jalankan undang Islam. Dia kata kalau kita jalankan undang Islam, batu tak cukup. Nak rejam orang. Ada mengatakan kalau kita jalankan undang Islam, siapa nak makan sup tangan? Kelantan. Kan main-main hukum Allah Ta'ala tu. Kalau saya nak hukum, saya boleh hukum. Tapi saya tak nak hukum je. Sok khabar, tulis panjang, sok payah. Kan kita barang siapa nak makan sup tangan, Kelantan. Kalau tak nak hukum, sudah. Jangan main-mainkan hukum Allah Ta'ala. Tuan-tuan, logik agaknya. Logik tak? Begini. Kalau di jalan laksanakan hukum Allah Ta'ala di Kelantan tu, itu pun federal tak bagi. Kalau nak laksanakan, berapa orang nak potong ni, semua nak kena bertentangan ke? Yang mencuri aja lah. Nampak tak logik cakap? Kan bangang tu. Takkan ada makna nak potong, orang Kelantan, rapat, potong. Potong. Bila orang Cina, sunat ke semua? Takkan Islam suruh begitu? Mana Nabi Muhammad sebelah jiran Yahudi. Nabi bagi juga hadiah. Nampak tak? Pasal Islam ini bukan nak musuh orang.
Orang Cina tak potong tangan, tak ada. Dia nak minum arak, minum 4 hari 4 malam, kau minum lah. Jangan mabuk sudah. Mabuk di rumah, mabuk lah tak apa. Jangan ganggu orang, sudah. Tapi orang Islam tak boleh, pasal dia Islam. Terus orang Cina, dia tak kena wajib semayang, tak kena zakat, tak kena haji, tak kena potong tangan pun tak kena. Tapi dia hukum, kerajaan buat hukum untuk dia. Dia pilih, nak ikut Islam pun boleh, nak ikut hukum dia pun boleh. Orang Islam tak tetap. Itu pun bukan senang nak potong tangan. Nak hukum orang zina senang ke? Bukan main payah. Datang seorang perempuan, ya Rasulullah, aku berzina ya Rasulullah. Nabi kata, iya sungguh ke iya ya Rasulullah? Iya ke iya? Kau pegang-pegang kok tak betul. Gesel-gesel tak betul, dia kata. Begitu sampai begitu. Saya malah cerita panjang-panjang dia tu. Akhirnya Nabi kata, tak apalah, kau kandungkan budak tu dulu. Balik. Sampai, Rasulullah aku dah mengandung Rasulullah. Tak apa, kau lahirkan budak tu dulu. Rasulullah dah lahir Rasulullah. Tak apa, kau susukan dulu. Dah susukan, baru 2 jam. Nampak tak? Itu pun kan makan masa. Itu pun saksi, itu dia sendiri mengaku tu. Kalau kita nak tengok sendiri, mesti 4 orang saksi, 8 biji mata yang cerah mata tu. Kalau orang mengintai orang, dia kena dulu. Nampak? Tak cukup saksi 3 orang saksi, sebat 3 orang tu. Itu hukum dia. Kan senang kan jalan. Kita mesti ada hukum. Yang penting bukanlah artinya merotan ataupun motong tu. Yang penting aman itu. Kalau ada hukum Allah Ta'ala jalankan hukum potong tangan, orang tak mencuri dah. Kau mencuri pun seorang tu. Di Mekah tak ada mencuri. Dalam convention di Mekah, Amerika melaporkan jenayah pencurian yang berlaku di Saudi Arabia bukan 30 tahun, 10 tahun. Selama 10 tahun sama dengan 24 jam di New York, bukan Amerika, New York. Nampak tak? Jenayah. Dan orang Saudi Arabia boleh bawa duit gaji pikul begitu aja. Pakai bundil. Boleh tolak duit gaji. Tu. Amerika boleh. Sana siko-reko mana dia? Siko-reko tak ada. Kereta kebal tu tak ada. Bahkan money changer, Sony lah meja dia. Maksudnya meja dia Sony. Besar sikit tu. Dia duduk atas meja ni, Tukar duit tu. Ini meja duduk atas meja ni. Tepi jalan sini. Duit dia dinding tu. Duit Amerika, duit Kuwait, gantung tepi tu. Boleh cuba buat kat Johor juga. Dengan dia ada duit habis. Aman negara tu. Orang boleh tidur. Mencuri itu seorang dua tu biasalah orang luar, bukan orang Saudi tak mencuri. Orang Saudi tidak mencuri. Yang orang kena rompak waktu haji itu bukan orang Mesir. Bukan orang Saudi, orang Mesir atau orang Afrika banyak. Orang Mesir tak. Dia waktu dia tengah tawaf tu dicuri. Itu yang profesional. Tapi orang Saudi tidak mencuri. Itu aib. Kalau Saudi potong tangan tu aib. Ini dia. Jangan pandang potong tangan tu aman itu. Kita sekarang orang Melayu mana duit? Cina yang duit banyak. Dia mustahak potongan tu. Pasal yang merompak itu duit dia. Kalau orang-orang Cina tahu hukum Allah tu cukup bagus, dia suka. Sebenarnya. Bila orang tengok kena tangan sini, kalau dia merompak kaki, dia kesian, dia kata pencuri kena rompak. Dia kesian orang mencuri tu. Orang kena curi tak kesian. Orang kena curi berjuta-juta, puluh ribu duit dia kena curi. Habis rampai dia pencuri. Kita kesian nak orang mencuri tu. Kesian kena potong tangan dia kata. Itu yang kita yang bodoh tu. Sayang kan orang mencuri, tak kesian kan orang yang kena curi 20 tahun menyimpan duit. Itu hukum. Yang kita bincang bukan potong aman itu. Macam faham? Nak pangkah apa ni? Pangkah? Jangan besok pangkah pas, besok tengah malam kain plekat pula sampai. Dia kata aku nak mangkah pas mula kain plekat tak dapat. Tersilap. Bukan orang sini lah, ni orang England lah ni kan. Ini dia tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kita sekarang ni kita mesti bertekad, mesti berazam, mesti bercita-cita. Kita mesti memertabatkan Al-Quran dalam negara kita. Mahu atau tidak? Jadi artinya kita besok kalau